Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi lecture untuk protein part 2. Protein part 2. Alright, so protein, okey, seperti saya sebutkan pada minggu lepas, kita ada 4 fasa dalam pembentukan protein. Okey, yang pertama kita ada primary. Okey, primary kita ada selain pada primary. Okey, ini primary. Okey, kita ada secondary, kita ada tertiary dan juga kita ada quaternary. Alright, so ni adalah level-level ataupun stage-stage dalam pembentukan protein. So protein ni pada primary structure ni adalah structure yang paling simple, dan makin lama dia pergi secondary, tertiary, quaternary, semakin kompleks dan semakin kompleks. So jom kita kenal fasa-fasa pembentukan protein ni dalam protein, struktur protein ya. Okay, so protein structure ni, okay, kalau kita tengok pertama, okay, primary kita tengok dulu yang pertama. Alright, so primary protein structure. Okay, ini adalah berkaitan dengan definisi of protein itself. Alright, so kita cakap protein dalam definisinya adalah a sequence of amino acid that link together by peptide bond. Alright, so inilah dia yang kita nampak dalam definisi itu, di mana rantaian amino acid yang digabungkan oleh peptide bond. Alright, so untuk primary structure itu dia adalah sequence of amino acid that link together by peptide bond. Itu yang pertama. Okey, bermaksud kat sini apa yang korang kena tahu adalah ada sequence of amino acid, ada susunan of amino acid tertentu. Okey, sebabnya amino acid ni dia kalau nak jadi satu benda dia ada susunan tertentu. Alright. Alright. So nak jadi jantung, nak jadi sel tisu jantung, okey, lain dia punya susunan dia. Alright. So dia spesifik. Susunan tertentu untuk hasilkan produk yang tertentu lah. Okay, so dia adalah pada primary lagi dia dah mulakan susunan tu, okay, sequence of amino acid yang digabungkan oleh peptide bond. Alright. So dalam primary structure, apa benda yang paling penting korang kena tahu? Ada peptide bond. Ada peptide bond untuk menggabungkan amino acid ni. Okay. So okay, itu primary structure. Alright. Kita teruskan dengan secondary structure. Okay, sekarang kita cerita pasal secondary ya. Okay, so secondary, macam mana keadaan secondary protein structure? Okay, cuba bayangkan primary protein structure tadi, makin kelamaan pembentukan sequence of amino acid tu dia makin lama makin panjang. Okay, makin panjang. So dia jadi rantai yang sangat panjang. So lama kelamaan dia akan pergi ke fasa kedua yang kita panggil sebagai secondary structure. Okay, dia apa yang berlaku adalah localized conformation of the change. Okay, bermaksud dia dah start bila panjang dia dah start semakin ada sedikit gumpalan macam tu. Okay, sebab apa? Dia ada interaction antara rantaian yang kat depan dengan rantaian yang panjang-panjang kat belakang tu, dia macam ada interaction. So dia macam localized kat satu tempat. Alright. So pada secondary structure ni, okay, ada dua bentuk yang kita boleh nampak dalam protein dalam pembentukan protein. Dua bentuk. Bila dia dah bergumpal tu dia akan berbentuk sama ada dua bentuk. Okay, apakah bentuk-bentuk tersebut? Okay. Okay, dua bentuk yang saya maksudkan itu. Yang pertama adalah beta plated sheet. Alright. Ini adalah bentuk yang pertama, beta plated sheet, dan yang kedua kita ada alpha helix. Okay, alpha helix. Okay, so pada secondary structure, okay, bentuk protein, okay, bentuk sequence of amino acid tadi, okay, asalnya rantaian biasa, tapi bila dah panjang dia localized, dia macam berkumpul satu tempat, dan dia ada interaction antara rantaian kat depan dengan rantaian kat belakang-belakang dia. Okay, ada interaction. Alright, so akan terbentuk dua bentuk, beta plated sheet dan alpha helix. Okay, so dia akan ada interaction saya cakap tadi. Okay, apakah interaction tersebut? Okay, akan ada interaction kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay, dia ada antara amino acid yang belah-belah depan. Okay, ni saya lukiskan ni rantaian yang tadi asalnya panjang. Okay, sekarang ni bila dia jadi beta plated sheet, dia jadi zigzag macam ni. Okay, so teruskanlah, kalau panjang terus dia zigzag. Okay, so antara bila dia lalu macam ni, dia zigzag, nampak dia ada interaction antara, contohnya ni amino acid yang pertama ni yang saya bulat ni. Okay, okay, dengan amino acid yang ketujuh dia ada interaction. Okay, interaction dia kita panggil sebagai hydrogen bond. Hydrogen bond. Okay, so beta plated sheet selalunya kita akan nampak structure dia, rantaian tu pergi
ke arah macam zigzag sedikit. Okay, zigzag sedikit. Alright. So macam mana pula kalau alpha helix? Okay, kadang-kadang dia tak terbentuk macam kita nampak beta pleated sheet. Kadang-kadang dia boleh jadi juga alpha helix punya structure, di mana kita nampak bentuk dia macam spiral macam ni, macam spring, nampak? Macam spring macam spring macam ni. Dia berpusing-pusing macam spring, Alright. So, kalau kita nampak dia berpusing-pusing macam spring ni, alright, ini kita namakan dia alpha helix. Pun sama juga macam mana boleh terbentuk bentuk ni, sebab ada juga interaksi antara amino acid yang di hadapan dengan amino acid yang di belakang-belakangnya. Alright. Dan interaction tu apa? Sama juga interaction hydrogen bond, ataupun singkatan dia H bond lah, saya tulis H bond. Alright. So kalau kita cerita pasal secondary structure, ada dua bentuk. Pertama apa? Beta helix, beta pleated sheet, sorry. Okay. Yang kedua adalah alpha helix. Alright. So apa bond tambahan ataupun interaction tambahan yang ada kat sini adalah hydrogen bond. Alright. Boleh? Okay. So kalau primary tadi ada peptide bond sahaja. Sekarang bila dah panjang, okay, peptide bond masih ada, cuma tambah lagi satu interaction, tambah lagi satu bond, iaitu hydrogen bond, iaitu interaction antara amino acid di depan dengan amino acid di belakang. So bentuk terhasil sama ada dua, sama ada jadi beta pleated sheet ataupun alpha helix. Okay. Boleh jadi mana-mana satu bentuk, salah satu bentuk boleh jadi. Alright. Okay, so ini adalah secondary. Okay, seterusnya kita tengok apa yang berlaku pada fasa seterusnya. Okay, sekejap sebelum pergi ke teori. Okay, ni dia bentuk. Kita tengok beta pleated sheet tadi, saya cakap tadi, bentuk zigzag, ada hydrogen bond. Alright, hydrogen bond. So lupa nak cerita tadi So hydrogen bond ni dia reaksi antara apa Okay, ingat tak structure of amino acid? Apa benda functional group yang kena ada? Okay, ini carbon. Alright, kita ada apa tadi? R group for sure lah, R group Alright, kita ada apa lagi? Kita ada amino group. Amino group ni apa? NH2 ada N, ada H, ada 2 ke N ni, NH2. Right. Kita ada group apa lagi? Kita ada group carboxylic acid, okay, ataupun carboxyl group. C double bond O, OH. Right. Dan satu lagi kita ada hydrogen H. Okay. So macam mana ada interaction antara hydrogen bond ni terbentuk? Okay. Bayangkan ini adalah satu amino acid. Okay, ini satu amino acid. Contoh saya lukis satu amino acid. Okay. Dia berjumpa dengan satu lagi amino acid sebelah. Okay, saya lukis benda yang sama ke sebelah. Okay, ada NH2. Okay. Ada NH2, ni NH2. Sorry lah, lukis pakai ni dia buruk sikit lah. Okay. Ni ada R group. Saya nak lukis benda yang sama kat sebelah saja sebenarnya. Okay. C double bond. C double bond. O, OH. Right. Dan satu lagi kita ada H. Alright. So ini sebiji lagi amino acid sebelah ada saya lukis. Okay. Interaction hydrogen bond adalah di antara, okay, tengokkan struktur saya lukis ni. Okay, antara H, okay, saya buat color lain. Okay, di antara H dalam amino group, okay, H dalam amino group ni, dia boleh berinteraksi dengan double bond pada carboxyl group sini. Double bond pada carboxyl group. Okay, yang color biru ni. Okay, tak nampak lagi, saya buat color hijau. Okay, ni. Color purple lah. Okay. Okay, ni double bond. Ni double bond O dengan H kat sini. Okay, dia boleh berinteraksi kat sini satu. Saya buat garis putus-putus macam ni. Nak bagi tahu hydrogen bond boleh terhasil di sini. Interaksi antara double bond O dengan H dalam
amino group pada amino acid sebelah dia, alright. Ataupun amino acid yang kat belakang ataupun dekat depan. Bila rantai yang terlalu panjang, okey, kat sini contohnya interaction antara N group kat sini, okey, kat A1 lah. Saya gambar, cuba tengok gambar dalam beta plated sheet ni saya buat. Okey, A1 tu, okey, amino acid 1, okey, bulat tu kat sini. Okey, dengan kat sini contohnya double bond O pada A7. Ada interaction kat sini, okey. Contohnya macam dalam gambar sebelah ni lah, ada H dalam amino group dengan double bond O pada amino acid yang satu lagi, okey. So kita boleh nampak interaction antara dua ni menghasilkan hydrogen bond. Alright. Alright. So kalau tak faham, sila rewind balik video ni, dan tak faham lagi sila tanya saya dalam kelas nantilah. Alright. So ni saya nak cerita je lah macam mana hydrogen bond ni boleh terhasil antara amino group ni, okey. So kalau alpha helix ni beta plated sheet, kita nampak bentuk dia zigzag. Kalau alpha helix, okey, kalau untuk alpha helix macam saya bagi tahu dia spiral lah, dia macam spring tu spiral. Pun sama juga interaction antara H dalam amino group dan juga O dalam carboxyl group dalam amino acid lain. Baik, maka terhasillah interaction hydrogen bond antara amino acid di depan dengan amino acid yang di belakang sana. Okey. So tapi bentuk dia yang kedua ni mungkin kita boleh nampak dalam bentuk alpha helix pula. Alright. So sekali lagi saya tegaskan, okey, kalau untuk secondary structure, okey, dia upgrade sikit. Tadi primary ada peptide bond saja. Secondary structure kita ada satu lagi interaction iaitu hydrogen bond. Dah dua bond kat situ ada. Alright. Okey, so sekarang baru kita masuk pasal tertiary protein structure. Okey, tertiary ya. Okey, apa yang berlaku pada tertiary? Okey, nampak macam benda ni kan. Okey, tapi bendanya simple saja. Cuba korang bayangkan, okey, banyak structure of secondary terhasil dalam badan kita. Takkanlah badan kita hasil ke satu je rantaian protein, mesti banyak dihasilkan dalam satu masa kan. Right, cuba bayangkan ada structure yang ada alpha helix, ada structure yang beta plated sheet pada secondary level ada banyak secondary kan. Secondary ada alpha helix, ada beta plated sheet, okey. Dan apabila secondary satu secondary structure dengan secondary structure lain bergabung, okey, maka kita akan dapat tertiary protein structure. So key point dekat sini saya bagi adalah complete folding pattern. Complete folding pattern saya panggil. Okey, apa yang berlaku adalah beta plated sheet dengan alpha helix, okey, yang dalam banyak-banyak badan kita hasilkan dia bergabung sekali, maka jadilah tertiary structure. Okey, untuk tertiary structure ni pula, okey, ada satu lagi upgrade satu lagi interaction, satu lagi bond yang terhasil, iaitu kita panggil dia disulfide bond disulfide bond. Okey, so apa benda disulfide ni bond pula? Okey, so korang bayangkan alright, dalam amino acid, okey, dia ada banyak amino acid, tapi kita belajar ada berapa? Ada 20 amino acid. So cuba kau bayangkan, walaupun tak kisah susunan dia macam mana, okey, mungkin akan ada amino acid yang sama dalam rantaian-rantaian kita tu. Okey, amino acid yang ni contohnya ada alanine kat sini, kat sana pun ada alanine. Okey, tapi yang untuk kita fokuskan untuk penghasilan bond pada tertiary ni adalah disulfide bond. Okey, dia ada pada satu amino acid yang kita namakan cysteine. Alright, cysteine ni dia ada sulfur dalam dia, ada S. Okey, sulfur. Okey. Okey. So apabila dalam satu rantaian ini kita tengok okey, ni nama dia disulfide bond. Okey. Apabila dalam rantaian ni nampak ni, saya highlight pakai color apa bagi nampak sikit Saya highlight bagi pakai color biru lah. Okey, kita ada cysteine ni. Okey, cysteine. Okey, nampak ni yang saya buat nak panah ni. Okey, cysteine dekat gambar bulat-bulat tu. Okey, cysteine. Okey. CYS ni, okey, singkatannya. Okey. So dalam rantaian dia tu ada juga cysteine yang lain. Ada pula cysteine yang lain. Kadang-kadang dia akan berjumpa jugalah, sebabnya amino acid ni ada 20 je kan. So dalam rantaian tu memang akan ada amino acid yang sama juga kita jumpa. So apabila dalam rantaian ni dia bertemu, okey, cysteine ni bertemu dengan klon dia, okey, cysteine pada kedudukan lain, alright, dia akan menghasilkan bond yang kita panggil disulfide bond. Okey,
So kenapa boleh terhasilnya disulfide bond ni? Okey, sebab apa? Dalam cysteine R group dia, okey, kan saya cerita R group tu apa? R group tu boleh jadi macam-macam. So lain nama dia, lain jenis amino acid, lain R group dia, okey. So untuk R group dalam cysteine kita ada sulfur. Kita ada sulfur, okey. Bila dalam cysteine R group dia ada sulfur, so bila cysteine lain, satu cysteine bertemu dengan cysteine lain, okey. So reaction antara sulfur dengan sulfur itu dia akan membentuk satu bond yang baru kita panggil disulfide bond. Okey, dan selalunya kita akan jumpa bond ini pada tertiary protein structure. Alright, pada tertiary protein structure. Okey. Okey, so apabila cysteine bertemu dengan cysteine, okey, maka akan terhasillah disulfide bond. So dalam cysteine, okey, dalam cysteine kita ada sulfur macam saya cakap tadi, ada sulfur dalam cysteine lain juga. So dua ni dia akan terhasil bond bila berlakunya dalam tertiary structure ni berlakunya oxidation process. Okey, dia akan terbentuklah disulfide bond. Alright. So ini bahasa mudah lah. Saya cuma nak bagi tahu, nak highlight yang sini. Dalam tertiary structure kita ada satu lagi bond, iaitu disulfide bond terhasil. Okey, iaitu daripada pembentukan sulfur yang ada dalam amino acid cysteine. Okey, dia react dengan cysteine yang lain. Alright, maka terhasillah disulfide bond. Okey, ni disulfide bond. Ni sebiji amino acid. Okey. Okey, ini sebiji amino acid. Alright. Amino acid apa? Ni amino acid cysteine lah. CYS tadi lah. Cysteine ni cysteine juga. Okey. Okey. So dalam R group dia ada sulfur, R group cysteine ada sulfur. So oxidation process berlaku masa terhasil lah disulfide bond. Alright. So key point untuk tertiary protein structure dia ada disulfide bond dan dia adalah kita panggil by complete folding pattern, iaitu adalah gabungan antara beberapa secondary structure. Ada alpha helix, ada beta plated sheet, digabung sekali dalam ni. So dalam structure ni adalah disulfide bond kat sini. Yang color orange line ni saya tandakan, tu adalah nak tunjuk disulfide bond yang ada dalam structure tertiary. Okey, so yang terakhir adalah quaternary protein structure. Okey, quaternary protein structure adalah di mana struktur protein dah jadi kompleks dan boleh menjalankan fungsi dia sebagai protein-protein yang tertentu. Dia jadi enzim ke, dia jadi organ ke, dia jadi darah ke. Waktu tu dia dah boleh jalankan fungsi sebab dia dah komplit, dia dah lengkap. Okey, itu adalah bila fasa dia dah sampai kepada quaternary. So quaternary protein structure ni pula stage macam mana pula kita nak bagi tahu. Okey, so dia adalah gabungan di antara ini tertiary, okey, ini tertiary dengan beberapa tertiary yang lain. Okey, so bila tertiary bergabung sesama tertiary pula, maka dia akan membentukkan satu struktur yang kita panggil sebagai quaternary. Alright, quaternary structure. Alright, so dia adalah interaction antara subunit, interaction of subunit. Subunit ni masukkan ni apa? Tertiary lah. So maksudnya gabungan antara tertiary ni kita panggil okey, ada interaction antara tertiary, okey, interaction of subunit. Okey. So waktu ni protein dah lengkap dah. Alright. Okay, so ni contoh quaternary protein lah, hemoglobin darah macam ni, quaternary structure dia. So dah jadi hemoglobin, dah boleh bawa oksigen dalam darah. Okay, so dalam darah pun dia ada 4 subunit atau ni tertiary dia. Okay, 1/3 ni, 2/3 ni. Okay, ada 4 bahagian ya. Satu bahagian tu adalah tertiary dia lah. Alright. So macam itulah protein structure, ada primary, secondary, tertiary dan quaternary. Alright. So macam kita recap balik, okay, primary ada peptide bond saja. So dah panjang peptide bond tu, lama-lama dia localize satu tempat. Okay, dia punya point dia localize system, and then dia ada interaction yang baru, iaitu hydrogen bond. Dia jadi bentuk antara alpha helix ataupun beta plated sheet antara dua tu. Okay. Dan kita ada tertiary structure di mana secondary tadi, alpha helix, beta plated sheet tadi, dia bergabung antara satu sama lain, maka terbentuklah tertiary structure. Dan ada lagi satu bond yang terhasil, iaitu
disulfide bond. Dan yang terakhir kita ada quaternary. Quaternary adalah gabungan antara beberapa tertiary. Alright. Okay, sila hadamkan maklumat ini mengenai protein structure. Nanti dalam kelas kita akan tengok video. Alright. Saya akan cuba terangkan balik. Okay, mana yang tak faham? Okay, sila rewind balik video ni dan tengok balik. Alright. Dan boleh tanyakan kepada saya dalam kelas. Okay, lagi apa lagi? Okay. Ni. So, poin-poin yang saya nak highlight kat sini, kalau dalam exam yang kau boleh gunakan, okay, primary kita boleh cakap sequence of, bukan residu lah, kita tukar sequence of amino acid. Sequence of amino acid. Okay, terus secondary structure kita boleh gunakan point localized folding. Alright, tertiary structure kita boleh gunakan complete folding pattern, dan quaternary adalah interaction of subunit. Gunakan kipan-kipan ni untuk membantu anda mendapat markah penuh dalam penerangan mengenai protein structure. Okay, dan boleh sebutkan apa bond yang ada. Kat primary kita ada peptide bond, okay, kat secondary kita ada hydrogen bond, kat tertiary kita ada disulfide bond. Okay, yang keempat tak ada apalah. Alright, so itu adalah basically mengenai protein structure. Alright, ini contoh saya nak bagi. Kalau saya cerita kan, protein dia ada sequence yang spesifik, kod macam kod komputer. Okay, nak buat satu software tu ada kod tertentu nak buat. Okay, nak buat protein bersama ada kod, ada susunan yang tertentu yang perlu dipatuhi, barulah jadi protein tersebut. Contohnya dalam case sickle cell disease yang saya cerita dalam video kali lepas. Okay, kita ada tunjuk gambar darah, sepatutnya darah hemoglobin bentuk dia bulat, tapi yang ini bentuk dia macam bulan sabit. So kita panggil sickle cell disease ataupun sickle cell anemia, di mana bentuk darah tak sempurna. Kenapa? Sebabnya susunan amino acid dia dah tersilap. Right. Okay, yang anak panah kali hijau itu adalah susunan yang sepatutnya. Okay, tapi kalau dalam sickle cell disease, okay, yang anak panah kali merah ni, sepatutnya dekat sini dia adalah GLU ni, amino acid glutamine. Okay, tapi dia kat sini dalam sel darah tiba-tiba ada valine. Sepatutnya glutamine, tapi kat sini dia valine. So menyebabkan sel tu tidak sempurna sebab salah satu je kod ataupun satu je kedudukan amino acid yang tersilap, tersalah letak ataupun tak betul kedudukannya, maka tak dapat menjalankan fungsi dia sebagai protein dengan sepenuhnya. Alright. So itulah kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ni dibuat very specific, bukan randomly ya. Alright, ni sickle cell anemia ataupun sickle cell disease. Okay, normal blood cell. Okay, sickle shape red blood cell. Ini contoh lah saya bagi tahu. Kalau contoh protein yang tersalah susun, yang tak komplit. So summary ya, dah habis dah chapter 2 ni. Okay, so hari tu awal-awal kita belajar water, alright. Okay, H2O, kita kenal properties of water dan sebagainya. Right, then kita belajar carbohydrates. Okay, kalau dah pakai carbohydrate dah tahu dah dia punya monomer untuk carbohydrate. Okay, kalau batu-batu untuk buat rumah, monomer dia adalah glucose. Okay, dan kita ada lipid. Okay, lipid daripada triglyceride. Okay, triglyceride kita ada dalam dia yang menjadikan karakteristik dia adalah fatty acid. Right. Protein, okay, dia punya monomernya adalah amino acid. Okay, batu-batu untuk buat rumah adalah amino acid untuk protein. Alright, so that's all for chapter 2. Alright, okay, so end of chapter 2. Okay, next saya harap mana yang tak faham boleh tengok balik video-video lepas dan tanyakan pada saya. Sila tanya saya. Alright, so on the next video lecture kita akan teruskan dengan chapter 3. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum.